Imam Haddad umur 4 tahun mata buta, Allah ganti dengan hati yang terang. Allah anugerah kepada beliau ilmu ladunni, ilmu ilham yang tepat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah bagi kepada orang-orang yang memperhambakan diri padanya dengan ikhlas dan jujur, dan orang yang bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar ketakwaan. Jom sertai package membership kami. Hanya klik button join, kemudian pilih salah satu daripada 3 pilihan dan nikmati video-video eksklusif hanya untuk members only. Terima kasih. Syair tentang pujian kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syair yang disebut oleh Imam Al-Haddad itu dicatat dan tertulis sampai hari ini di depan maqam Rasulullah SAW. Kita cerita dah kemarin, kalau kita pergi depan maqam Rasulullah, ziarah Rasulullah, ada 3 dinding. Dinding pertama, dinding kedua, dinding ketiga. Lepas itu baru kita keluar daripada pintu kita ziarah. Dinding yang kedua ditulis di sini adalah Rasulullah SAW, di sini Sayyidina Abu Bakar, di sini Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Dinding yang ketiga kita langut, kita tengok atas, tertulislah syair yang kita baca sekarang. Jadi syair ini main pada mana? Ia adalah ciptaan ilham yang Allah beri dan diciptakan oleh Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar yang dilahirkan di Tarim dan meninggal dunia di Tarim dan dikebumikan di tanah perkuburan Zambal, yang disebut situ tempat banyak para ulama dan para awliya dikebumikan di situ. Beliau adalah Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullah. Imam Al-Haddad ni matanya buta ketika berumur 3 atau 4 tahun. Tapi Allah ganti mata hati yang terang. Kecil-kecil kena demam, kena penyakit, lepas tu jadi buta. Walaupun begitu, beliau mengaji dan mengajar dan mengarang kitab. Sehingga disebut sebagai beliau adalah orang yang berdakwah dengan lidahnya, dengan pennya dan dengan kakinya. Dengan lidah ni beliau ngajak dengan mulut. Dengan pen beliau menulis dan mengarang kitab. Bahkan beliau menulis surat kepada orang-orang tertentu untuk berdakwah. Tulis surat kepada saudaranya yang berada di India, mati di India. Haddad ni 2-3 beradik, salah seorang mati di India. Menulis surat kepada pemimpin-pemimpin menasihati mereka. Sehingga ditulis kitab, dihimpun surat-surat itu, tajuk dia Mukataban Imam Al-Haddad. Dan beliau berdakwah dengan kakinya, yakni beliau suka berrihlah, bermusafir untuk menyampaikan dakwah di tempat-tempat tertentu. Itu cerita Imam Abdullah Al-Haddad. Dan Imam Abdullah Al-Haddad ini dikenali sebagai salah seorang yang termasuk di kalangan para wali Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan wali Allah ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Yunus. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya fil akhirah. Imam Asy-Syaukani menulis kitab tajuknya Awliya Allah, satu jilid besar. Imam Ibn Abi Dunya menulis kitab tajuk dia Awliya Allah, datangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan wali-wali Allah SWT. Jadi secara ringkasnya wali Allah ini disebut dalam surah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Wali Allah ini la khaufun alaihim, mereka tidak ada rasa takut. Walahum yahzanun, mereka tidak sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka itu orang beriman dan bertakwa. Lahumul bushra fil hayatid dunya fil akhirah,
bagi mereka berita gembira dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Berita gembira di dunia antaranya mimpi yang baik. Berita gembira di dunia antaranya disukai oleh orang-orang yang baik. Inna Allah idza ahabba fulanan nada Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Sesungguhnya Allah bila cinta kepada seseorang, Allah panggil malaikat Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku cinta kepada si fulan itu, maka cintalah oleh engkau akan dia. Maka malaikat Jibril menyeru kepada para malaikat di langit, innallaha ahabba fulanan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan, hendaklah kamu cari cinta akan dia. Apabila para malaikat cinta kepada orang itu dengan arahan Allah, dengan melalui malaikat Jibril, yudha'u lahul qabul fil ard, maka diletakkan penerimaan kepada orang tersebut atas muka bumi. Yakni orang baik-baik terimanya. Orang baik-baik suka dengannya. Orang baik-baik mencari dan mengambil manfaat daripadanya. Apabila Allah cinta kepada si fulan. Itu salah satu tafsiran lahumul busyra, bagi mereka berita gembira fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, illam yakunil ulama'u awliya Allahi falaysa lillahi waliyun. Jika bukan orang alim itu menjadi wali Allah, maka Allah tidak memiliki wali. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, Allah SWT berfirman, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Ingat, engkaukah yang lebih baik atau orang yang taat mengerjakan ibadah pada waktu malam dengan bersujud dan berdiri kerana takutkan azab hari akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhanmu, serta mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang yang berilmu, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Ayat 9 dalam surah Az-Zumar ini menceritakan beberapa sifat orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nombor satu, beribadah di malam hari, sujud dan qiyam. Yang nombor satu, mereka mengisi dengan qiyamul lail. Nombor dua, yahzarul akhirah, mengisi dengan perasaan takut kepada Allah, takut kepada siksa di akhirat. Akhirat duduk depan mata mereka. Akhirat duduk dalam hati mereka, dalam ingatan mereka. Apa kerja buat mereka di dunia, mereka bimbang, takut, tak boleh masuk syurga di akhirat. Maka mereka tak berani buat benda yang menyebabkan disiksa dan sengsara di akhirat. Jadi sifat yang kedua yang disebut dalam ayat ini, sifat pertama, jaga ibadat. Kalau ibadat malam boleh jaga, ibadat fardu lebih-lebih boleh jaga. Maka mereka orang yang memelihara ibadat fardu dan menambah yang sunat. Antara sunat yang mereka pelihara ialah qiyamul lail. Itu yang pertama. Yang kedua, yahzarul akhirah, mereka bersifat takut kepada Allah. Takut pada ditimpa akhirat, siksa di akhirat. Setelah mereka memiliki sifat takut, mereka memiliki sifat harap. Wa yarju rahmat rabbih, mereka mengharapkan rahmat Tuhannya. Jadi ada khauf, ada raja, ada takut, ada harap. Kemudian mereka terus-menerus menuntut ilmu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun alladhina la ya'lamun, tidak akan sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Dan mereka orang yang mengambil pelajaran, yatazakkar ulul albab, mereka orang yang pintar kerana mengambil pengajaran. Itu 4-5 sifat yang disebutkan dalam ayat 9 surah Az-Zumar tentang sifat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Haddad dikatakan salah seorang yang terkandung dalam apa yang diceritakan dalam ayat itu.
Begitu juga ayat yang sering kita baca, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Yang menyaksikan Allah itu Esa, Allah itu sendiri yang menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan melainkan Ia, dan para malaikat dan orang-orang yang memiliki ilmu yang bersifat dengan adil. Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Abu Daud, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, memikul akan ilmu ini daripada setiap orang yang kemudian itu oleh orang-orang yang adil. Bagaimana sifat orang yang adil yang memikul ilmu ini, yang menjadi pengganti kepada orang terdahulu? Sifat mereka yang pertama adil, bukan fasik, buat benda baik, tak buat benda dosa. Sifat yang kedua, yanfuna anhu tahrifal ghalin, mereka menafikan daripada agama ini, daripada ilmu ini, penyelewengan daripada orang-orang yang melampaui batas. Sifat seterusnya, wantihalal mubtilin, aliran yang sesat, mereka menolak ajaran yang sesat. Wa ta'wilal jahilin, dan ta'wilan orang-orang jahil. Mereka bersifat menyelamatkan orang daripada menyeleweng dan melampaui batas, menyelamatkan orang daripada ajaran yang sesat dan salah, menyelamatkan manusia daripada tafsiran dan kefahaman orang-orang yang jahil. Rawahu Abu Daud. Maka di antara yang disebut sebagai as-safwatul mayamin al-ulama'il amilin al-ubbadus salihin, Sayyiduna al-Imam Abdullah bin Muhammad bin Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala, yang disaksikan oleh umat manusia ketika hidupnya, selepas meninggalnya, sebagai orang yang begitu berjasa kepada agama, kerana beliau menulis dan mengarang kitab yang tersebar dan diterjemahkan dalam pelbagai bahasa. Orang ramai yang beriman merupakan saksi Allah atas muka bumi. Al-mu'minuna syuhada'ullah fi ardih, al-sinatul khalqi aqlamul haqqi, pen-pen kebenaran, pen-pen lidah-lidah makhluk merupakan pen-pen kebenaran. Lidah-lidah makhluk umpama pen kebenaran. Dan Allah Ta'ala, bila Allah cinta kepada seseorang, Allah panggil malaikat Jibril. Allah menyatakan sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan, cinta ilah olehmu akan dia. Maka malaikat Jibril pun cinta kepada orang itu. Kemudian malaikat Jibril menyeru kepada para malaikat di langit, pada penduduk langit, Inna Allah ahabba fulanan fa'ahibbuh, sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan, maka cintalah oleh kamu akannya. Fayuhibbuhu ahlus sama' thumma yud'u lahu al-qabulu fil ard, lalu orang penduduk langit cinta kepadanya, lalu dia diterima di atas, Allah diletakkan baginya penerimaan atas muka bumi. Allah SWT berfirman dalam surah Maryam, Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah yang Maha Pemurah akan menjadikan bagi mereka itu wudda, kasih sayang, kecintaan. Orang baik-baik suka kepadanya. Jadi Imam Haddad ni riwayat hidup dia banyak. Di tangan saya ni ada satu kitab nama Ghayatul Qasdi wal Murad, 2 jilid. Ghayatul Qasdi wal Murad fi manaqib Syekh al-Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah ibn Alawi al-Haddad. 2 jilid, 2 juzuk. Juzuk pertama 488 muka surat. Tebal. Jadi ada nama-nama tertentu yang ditulis manaqib mereka begitu banyak. Imam Syafi'i, manaqib Imam Syafi'i 2 jilid, karangan Imam Al-Baihaqi, cerita tentang kehebatan Imam Syafi'i. Antara ulama yang dikarang riwayat hidup ataupun perjuangan dan perjalanan ajaran yang dibawa dan diterima oleh umat Islam seluruh dunia, kebanyakan umat Islam seluruh dunia, ialah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, imam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ibnu Asakir menulis tentang beliau lebih daripada 300 muka surat. Tabyinu kadhibil muftari 'ala al-Imam Abul Hasan Asy-Syazili, dan Syekhul Azhar Syekh Ahmad Tayyib hafizahullah taala buat
satu perhimpunan ulama dunia yang dihadiri dan ditulis, mengambil penulisan ulama dunia, menyusun kitab yang dihimpun 50 orang ulama lebih, 53 orang ulama, menulis tentang Abu Hasan Al-Asy'ari, menulis tentang aliran yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Jumlah tulisan yang dihimpun tentang Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berjumlah 4 jilid, lebih daripada 2000 muka surat. Satu muka surat 600 lebih. Satu juzuk 600 lebih. 2 juzuk 1200. 4 juzuk 2400 muka surat lebih. Tajuk buku itu Abu Hasan Al-Asy'ari. Begitu juga Imam Bukhari, ditulis tentang Imam Bukhari begitu banyak. Tulis tentang Imam Bukhari, kehebatan Imam Bukhari dan sebagainya. Maka tokoh-tokoh ulama yang kita baca, Imam Ghazali dan sebagainya, ditulis nama-nama tertentu, satu orang nama, satu individu dengan begitu banyak kisah-kisah yang terpuji bagi mereka. Maka salah seorang ulama yang ditulis tentang kehebatan mereka ialah Imam Al-Haddad dengan karangannya dan sebagainya. Ulama yang sezaman dengan beliau antara lain ialah Syekh Abdul Rahman bin Syekh Maula Aidid, mengatakan marhaban bi sayyidil jamaah, ataupun satu ketika beliau berkata Syekhil Qabilah, yakni qabilah ataupun jamaah kepada Ali Ba'alawi. Sayyid Umar bin Abdul Rahman Al-Attas berkata innahu ummatun wahdah. Sayyid Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, salah seorang guru Imam Al-Haddad, meninggal di Huraidah. Saya pergi ziarah Huraidah beberapa kali, dibawa ziarah makam yang beliau ada satu wirid nama Ratibul Attas, guru kepada Imam Haddad. Imam Haddad tulis wirid, salah satu wirid Imam Haddad nama Ratibul Haddad. Beliau tulis Ratibul Attas. Buta, untuk guru buta, anak murid buta. Seorang lagi adalah Baras nak murid Sayyid Umar Al-Haddad Al-Attas juga, karang kitab Syarah Hikam. Mula jadi khadam mengaji, pakut karang Syarah Hikam. Namanya Imam Baras. Jadi Imam Al-Haddad ni dikatakan oleh sebagian ulama sampai peringkat menjadi mujtahid. Wa huwa muttasifun bi sifatil akabir wa Sayyid Abdullah Al-Haddad lil khalqi kasyamsi la ghina lahum anha abadan wa kal afiyatil badan. Sayyid Abdullah Al-Haddad seperti matahari kepada makhluk, seperti kesihatan kepada badan, kata sebagian ulama. Dan dikatakan oleh Sayyid Ali bin Abdullah Al-Aidarus, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sultan Ali Ba'alawi. Beliau seperti Imam Al-Ghazali. Kitab-kitab beliau seperti kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Ataupun dikatakan kitab-kitab beliau anna kutubahu hawan khulasata kutubil Imam Al-Ghazali, mengandungi pati kepada kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Kitab Imam Al-Ghazali besar lagi, lebih banyak lagi, seperti kitab Ihya. Ihya ada 5 jilid, ada 10 jilid. Syarah Ihya 14 jilid. Syarah Ihya Imam Murtada Az-Zabidi 14 jilid. Cetakan Darul Kutub Ilmiyah. Jadi nak baca Ihya Ulumuddin tebal. Baca pun tak dah habis, mati dulu habis. Nak baca Syarah Ihya lagilah panjang. Maka kalau kita mengaji kitab-kitab Imam Al-Haddad yang kecil-kecil, yang ringkas-ringkas, seperti kita mempelajari Ihya Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali ini bukan Ahlul Bait, tetapi kitab beliau diambil berat oleh Ahlul Bait. Di Hadramaut, di Mekah, di Madinah, di tempat-tempat para habaib, mereka menjadikan Ihya ni sebagai wirid yang perlu dibaca. Ada yang khatam ulang. Ada yang mati dalam majlis pengkhataman kitab Ihya Ulumuddin. Habis khatam Ihya, baca doa, mati. Ada seorang ulama. Jadi betapa pentingnya kitab Ihya, kitab Imam Ghazali bagi mereka. Dan sebagian ulama kata nak kenal orang tu ulama akhirat ataupun dunia, tengok dia suka kat kitab Imam Ghazali kan, dia benci kat Imam kitab Imam Ghazali.
Kalau dia cinta kepada kitab Imam Ghazali, dia ulama akhirat. Dia ulama yang boleh kita tumpang ilmunya. Tapi ada satu aliran, mereka tak mau kitab Imam Ghazali. Tulis kitab Imam Ghazali, kitab bid'ah. Aliran ni aliran yang canggah dengan apa yang kita mengaji. Jadi, kitab Imam Ghazali, kitab yang berharga, kitab yang kecil, yang membawa sama dengan Imam Ghazali, ialah kitab Imam Haddad. Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi memuji Imam Al-Haddad dengan menyatakan, bil fathi wal irsyadi wal imdadi sabatat qawaidu syaikhina Al-Haddadi. Dengan pembukaan, dengan bimbingan, dengan bantuan, telah sabitlah kaedah-kaedah guru kami Al-Haddad. Salah seorang murid kepada Imam Haddad nama Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Jadi karangan Imam Haddad ni tersebar seluruh dunia, dicetak dengan pelbagai cetakan, bahkan diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa, diambil manfaat oleh ramai umat Islam. Karangan beliau ada yang fiqh, tauhid, tahzibun nufus, ada tarikh, ada hikam. Kata-kata hikam dia ada. Dia kata bila seorang tu nak musafir, hendaklah ia menghimpunkan dalam musafirnya itu 3 huruf. Kha, ta, sad. Kha, yakni al-khuluqul hasan. Akhlak yang baik. Ta, yakni at-ta'ah. Ketaatan kepada Allah dan Rasul. Sad, as-sidqu. Benar dan jujur. Maka dia akan berjaya dalam musafirnya. Kita pergi tak mana pun, kita bawa 3 perkara itu. Nombor 1, kelakuan yang baik, akhlak yang mulia. Nombor 2, kita berada dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul di sebarang masa dan tempat. Nombor 3, kena ikhlas dan jujur. As-sidqu, jangan berpura-pura. Berpura-pura baik tapi tak baik. Hendaklah kita bersifat dengan jujur dan benar. As-sidqu wal amanah was-sidqu wal ikhlas. Maka ketika itu kamu akan berjaya. Itu salah satu kata-kata hikmah Imam Al-Haddad yang dicatat oleh ulama. Beliau memiliki wirid-wirid, ratib-ratib, dan memiliki syair. Diwan Imam Haddad. Di tangan saya ni ada Diwan Imam Haddad. Diwan mana himpunan syair. Diwan Imam Haddad ni tebal dia kalau saya pegang ni hampir 800 muka surat. 767 muka. Semua syair-syair puji Imam Haddad ni semua maknanya baik-baik. Dan salah satu daripada baris yang ada dalam 700 muka surat ini, baris syair yang ditulis depan makam Rasulullah sampai hari ini. Alaihissalam. Di antara penyair-penyair seluruh dunia yang ramai, yang puji Rasulullah, syair Imam Haddad dikehendaki dan ditakdirkan oleh Allah duduk depan makam Rasulullah sampai hari ini. Ramai penyair-penyair yang puji Rasulullah. Tetapi tulisan mereka ada dalam kitab, dibaca, ada yang dibaca harian, ada baca di mingguan. Tetapi syair Imam Haddad, rahimahullah, ditulis atas makam Rasulullah. Kita bacaan. Kalau dalam kitab ni, muka surat 36. Ilham yang Allah bagi kepada Imam Haddad untuk menyusun syair ini ketika beliau pergi melaksanakan haji. Selepas melaksanakan haji, beliau pergi ke Madinah nak ziarah Rasulullah. Beliau tidur sedikit kerana begitu rindu nak sampai ke Madinah, rindu ke Rasulullah. Maka beliau diberi ilham oleh Allah untuk menyusun syair memuji Nabi SAW. Beliau pun puji Rasulullah dengan pujian yang begitu panjang. Maka salah satu yang beliau puji ialah Nabiyyun Azimun. Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang agung, Nabi yang amat mulia. Khulquhul khulqul ladhi, akhlak baginda merupakan akhlak yang lahu 'azzamar rahmanu, yang memuliakan akan kepada baginda oleh Allah yang Maha Pemurah. Fi sayyidil kutubi, di dalam ketua segala kitab. Ini dalam Al-Quranul Karim.
Kalau ulama belakang yang puji Rasulullah dan dibukukan pujian itu, Syed Muhammad Amin Al-Kutubi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama keturunan Nabi SAW, kata Al-Hasani, beliau ulama yang kebelakangan, murid beliau masih hidup. Antara murid beliau yang masih hidup, Baba Ma'mawi Qatani. Beliau kata, saya mengaji kat Syed Muhammad Amin Al-Kutubi, saya mengaji kepada Syekh Bahrain, saya mengaji kepada Syekh Al-Anfanani. Tak silap, beberapa orang nama ulama yang beliau mengaji ada ditulis di dinding rumah beliau. Beliau berkawan dengan Syekh Abdullah Al-Lahji. Syekh Abdullah Al-Lahji seorang ulama besar mazhab Syafi'i, kawan beliau, rakan sepengajian. Mereka sama-sama mengaji kepada Syekh Muhammad Amin Al-Kutubi. Syekh Muhammad Amin Al-Kutubi ada syair-syair puji Nabi SAW, ditulis nama himpunan diwan ataupun syair itu, nama dia Nafhut Tib fi Madhil Habib. Kalau kita baca syair kitab Syekh Muhammad Amin Al-Kutubi, kita tengok macam-macam peristiwa hijrah, peristiwa nuzul Quran dan sebagainya yang baginda diberikan ilham untuk menulis syair. Dan antara yang terkenal di dunia orang yang puji Nabi SAW ini ialah Imam Al-Busairi, qasidah Burdah. Beliau kena sakit lumpuh separuh badan. Lalu beliau mengarang Burdah pujian kepada Rasulullah. Akhirnya Allah sembuhkan penyakit beliau berkat mimpi jumpa Rasulullah sapu badan beliau. Rasulullah bagi Burdah, kata satu riwayat. Dan beliau waktu menyusun syair itu, amin tazakkuri jiranin bidhi salami mazajtada ma'anjara min muqlatin bidami. Adakah kerana mengingati jiran, amin tazakkuri adakah min kerana tazakkuri mengingati jiran-jiran bidhi salami, di satu tempat yang nama Zi Salam, iaitu Rasulullah dengan para sahabat. Apakah kerana mengingati Rasulullah dan para sahabat yang berada di Madinah? Mazajtada ma'anjara, engkau menghimpunkan air matamu yang mengalir bidami dengan darah. Engkau begitu teringat rindu ke Rasulullah, engkau menangis sehingga keluar air mata darah. Syair itu dimula dengan rindu kepada Rasulullah dengan para sahabat, sehingga menangis sampai keluar air mata darah, bercampur air mata dengan darah. Engkau menangis sungguh-sungguh kerana rindu kepada Rasulullah. Itu permulaan syair Burdah. Sampai satu syair, satu baris, beliau terhenti, ilham terputus, nak sambung tak erti. Syair itu berbunyi, fama balaghul ilmi fihi annahu basyarun. Sampainya ilmu pada diri baginda itu, baginda adalah seorang manusia. Bila sampai itu, beliau tak tahu nak sambung. Akhirnya beliau bermimpi jumpa Nabi SAW. Rasulullah SAW bagi tahu kepada Imam Busairi, sambung syair berikut, iaitu wa annahu khairu khalqillahi kullihimi, bahawasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah sebaik-baik makhluk, kullihim, daripada semua makhluk yang ada. Baginda adalah makhluk yang terbaik. Itu pati kepada Burdah yang jumlahnya lebih dari 160 baris, 164 kan? 160 baris pujian kepada Nabi SAW. Pati kepada kitab Burdah ialah wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Nak menanam dalam akidah dan pegangan umat Islam bahawa makhluk yang paling mulia adalah Nabi SAW. Akhirnya ketika dibaca Burdah dan diulang-ulang beberapa 3-4 baris, diulang-ulang lafaz yang berbunyi, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Maulaya, ya Allah, ya Tuhanku, salli wa sallim, berikan, sampaikan salawat dan salam, daiman, selama-lamanya, abadan, daiman, sentiasa, abadan, kekal abadi. Dua itu makna sentiasa. Daiman abada, sampaikan salawat wahai Allah dan salam kepada daiman abada, sentiasa dan berkekalan abadi selama-lamanya. Kat siapa? Ala habibika, ke atas kekasihmu. Siapakah kekasihmu itu? Khairi khalqillahi kullihimi, semulia-mulia makhluk Allah kesemuanya.
Lepas tu baca pula burdah, ulang pula yang tu. Baca pula burdah, ulang yang tu. Kerana kita baca burdah, kita puji Rasulullah untuk menanamkan dan memperkenalkan kepada kita kehebatan Nabi SAW paling tinggi sehingga baginda dipilih oleh Allah untuk menjadi semulia-mulia makhluk. Kullama zadatil ma'rifatu bibahasinil makhluq bibahasinil mahbub zadatil mahabbatu lah. Setiap kali bertambahnya kenal kita kepada keelokan orang yang kita cinta, maka bertambahlah cinta kepada orang itu. Setiap kali bertambah kenal kita kepada keelokan seseorang atau sesuatu yang kita cinta, maka bertambahlah cinta kepada orang itu. Kita berkawan dengan seorang kawan, kawan kita tu baik dengan kita. Dia suka bantu kita, kita suka pada dia. Dia suka senyum kat kita, kita suka pada dia. Dia suka puji kita, dia tak suka menyakitkan hati kita, dia suka bercakap perkara yang menyukakan hati kita, kita suka pada dia. Jadi setiap kali bertambah sifat mulia yang ada pada orang itu, kita bertambah suka kepadanya. Sebaliknya, setiap kali bertambah sifat buruk yang pada seseorang, kita bertambah benci kepadanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memiliki segala sifat kesempurnaan. Semakin kita kenal Allah Maha Sempurna, semakin cinta kita kepada Allah. Maka Nabi SAW bersedemikian, memiliki segala sifat kesempurnaan yang Allah bagi sebagai seorang makhluk. Kalau orang lain suara merdu, Rasulullah suara paling merdu. Kalau orang lain kacak, segak, Rasulullah paling segak. Kalau orang lain pemurah, Rasulullah paling pemurah. Kalau kita suka seorang rendah diri, Rasulullah paling rendah diri. Tidak ada satu sifat yang menyukakan sesiapa melainkan kat Rasulullah nombor satu. Maka bertambah kenal kita kepada Rasulullah, bertambah cinta kepada Rasulullah. Maka pati kepada keseluruhan kehebatan Rasulullah ialah baginda semula-mula makhluk. Sehingga disebut dalam kitab Al-Jawharatut Tauhid bahawa wa afdalul khalqi 'ala al-itlaqi nabiyyuna famil 'anil syiqaqi. Semula-mula makhluk secara mutlak ialah Nabi kita Muhammad SAW, maka hindarilah diri kamu daripada berselisih pendapat, daripada berpecah belah. Sepakat ulama mu'tabar, ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama yang mu'tabar bahawa makhluk yang paling mulia ialah Nabi kita SAW. Maka betapa banyak ulama-ulama yang diangkat darjat mereka kerana pujian mereka kepada Nabi SAW. Imam Busairi murid kepada Imam Abu Abbas Mursi. Abu Abbas Mursi murid kepada Imam Abu Hasan Syazuli. Abu Hasan Syazuli murid kepada Imam Abdul Salam Ibn Mashish. Dan Imam Abdul Salam Ibn Mashish murid kepada si fulan sampai kepada Nabi SAW. Imam Abu Abbas Mursi yang dikumikan di Iskandariah, beliau mengajar murid-murid beliau, dan muncul daripada murid-murid beliau itu dua orang tokoh yang mengarang kitab yang bermanfaat dan berkat dan dibaca seluruh dunia dan disyarahkan dengan ratusan syarah. Namun satu pengarang kata-kata biasa, kata kalam nasar, kalam ayat biasa, bukan kalam syair, iaitu Imam Ibn Athaillah Sekandari rahimahullah, karang kitab nama Hikam, disyarahkan oleh ramai ulama. Namun dua Imam Busairi karang Burdah, disyarahkan lebih daripada 200 orang ulama, 200 jenis kitab lebih disenaraikan nama-nama syarah kepada Burdah seluruh dunia. Tu tak tengok terjemahan lagi, syarah dalam bahasa Arab lebih daripada 200 jenis syarah Burdah. Syekh Zakaria Ansari ada, Imam Ibn Hajar Haytami ada, Imam Ibn Ajibah ada. Saya memiliki lebih daripada 10 buah syarah kepada Burdah. Imam Mula Ali Al-Khari ada. Banyak ulama-ulama yang karang syarah Burdah. Begitu juga syarah Hikam, banyak juga. Dua orang ni lahir daripada pendidikan yang ditarbiyah yang disampaikan oleh Imam Abu Abbas Mursi rahimahullah. Jadi pengarang syarah Burdah, puji Rasulullah ni ada berbentuk ayat biasa, ada bentuk syair, seluruh dunia ada. Tapi di antara banyak-banyak pengarang syarah pujian pada Rasulullah, Allah Ta'ala takdirkan Imam Al-Haddad pujiannya terpampang depan makam Rasulullah. Dipilih oleh salah seorang sultan di zaman pemerintahan kerajaan Osmaniyah. Sultan tu yang suruh buh syair tu. Syair lain buh bahagian dalam, satu baris tu buh bahagian luar. Buh bahagian luar dan dibaca sampai hari ini. Orang tak buang. Betapa hebatnya anugerah Allah kepada Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala.
Mufti Mesir Syekh Hasanin Muhammad Makhluf, Mufti Mesir ketika menulis muqaddimah kepada kitab An-Nasaih Diniyah, beliau berkata kana muallifan wadihan fi ibaratihi. Imam Al-Haddad merupakan seorang penulis yang jelas pada ibaratnya, qawiyan fi uslubihi, kuat pada gaya bahasanya, muhaqqiqan fi bahsihi bi ayatin min al-Quran wal ahadits an-nabawiyyah wal aqwal al-ma'thurah min al-a'immah. Seorang yang muhaqqiq dalam bahasnya dengan mendatangkan ayat-ayat Quran, hadis-hadis nabawiyah dan kata-kata ma'thurah daripada imam-imam. Wa yantazi'u min dakhailin nafsi wa wasawisis sadri kull syubhah. Beliau membuang daripada jiwa pembacanya perasaan syubhah, perasaan was-was dalam dada terhadap segala kekeliruan. Wa yu'aliju kulla naz'ah, dan merawat penyakit yang ada pada pembacanya, hatta la yabqa maqalun liqa'in wala jawabun lisa'il. Jadi kitab An-Nasaih Diniyah karangan Imam Al-Haddad salah satu kitab yang dipuji. Sebelum kitab An-Nasaih Diniyah, satu lagi kitab nama Risalah Al-Mu'awanah. Banyak yang disebutkan situ. Imam Al-Haddad ni dilahirkan pada hari Isnin 5 bulan Safar 1044 Hijrah. Imam Al-Haddad pernah menjadi imam di Masjidil Haram ketika beliau datang melaksanakan haji. Sebagai satu penghargaan kepada beliau, beliau ditolak untuk jadi imam sembahyang subuh pagi Jumaat. Beliau baca rakaat pertama sajdah, ayat surah sajdah, rakaat kedua surah Al-Insan. Di zaman beliau. Kalau zaman kebelakangan ni, Syekh Ali Jumu'ah cerita, salah seorang tokoh yang diberi penghargaan oleh kerajaan Arab Saudi ketika beliau berada di Saudi ialah Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi pernah disuruh oleh kerajaan Arab Saudi untuk membaca khutbah pada hari Arafah. Khutbah hari Arafah ni hanya orang Arab Saudi saja boleh baca. Orang luar tak boleh baca. Tapi Syekh Sya'rawi dengan sebab kepakaran dan keilmuan beliau, sewaktu beliau berada di Tanah Suci Mekah, sewaktu beliau bekerja di Jami'ah Ummul Qura, beliau diarahkan oleh raja pada masa itu untuk membaca khutbah hari Arafah. Itu cerita Syekh Ali Jumu'ah hafizahullah ta'ala tentang anugerah Allah kepada Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahimahullah. Jadi Imam Al-Haddad ni sewaktu pergi haji, orang tahu kedatangan beliau, orang datang minta doa dan sebagainya. Maka salah satu yang Allah Ta'ala anugerah kepada Imam Al-Haddad, beliau pernah ditolak untuk menjadi imam kepada jemaah haji yang datang buat haji pada tahun tersebut. Beliau menjadi imam dalam sembahyang subuh dalam pagi Jumaat. Itu cerita Imam Haddad. Umur 4 tahun mata buta, Allah ganti dengan hati yang terang, hati yang suci dan bersih, sehingga beliau mengarang kitab dan sebagainya. Panjang lagi cerita Imam Haddad ni, 2-3 cerita lagi. Masa tidak mengizinkan, nanti kita sambung. Cuma kehebatan Imam Haddad ini, Allah anugerah kepada beliau ilmu ladunni, ilmu ilham yang tepat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah bagi kepada orang-orang yang memperhambakan diri padanya dengan ikhlas dan jujur, dan orang yang bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar ketakwaan. Dalilnya ayat dalam suratul Kahfi, fawajada 'abdan min 'ibadina wa atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Dalil yang kedua, Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah bagi ilmu kepada kamu. Maka Imam Al-Haddad salah seorang yang Allah bagi ilmu laduni, sehingga beliau bukan saja mengajak, bahkan boleh mengarang kitab-kitab yang berharga yang diguna pakai sampai hari ini di seluruh dunia. Beliau sendiri masa kecil-kecil hafal Quran, kemudian menuntut ilmu, dalam masa yang sama mujahadatun nafs. 3 benda ni ada pada diri mereka sewaktu kecil. Hafal Quran bagi hafal habis 30 juzuk, menuntut ilmu di mana-mana. Dalam masa yang sama beliau isi dengan mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu. Sehingga beliau berjaya mengalahkan hawa nafsu dan melakukan ibadat yang luar biasa. Disebutkan ketika kecil-kecil keluar pada sekolah, beliau akan pergi ke masjid. Duduk di masjid, beliau semayang antara 100 ke 200 rakaat sehari. Setiap hari semayang 100 rakaat sunat. Kita 2 rakaat benteruk. Imam Haddad boleh semayang sehari 100 rakaat. Akhirnya Allah bagi luar biasa kepada beliau.
Guru beliau mengajak kepada beliau kitab Al-Minhaj, Minhajul Talibin Imam Nawawi. Setelah guru tu musafir, patah balik, guru tu mengaji kepada beliau kitab Ihya Ulumuddin. Tok guru beliau mula mengaji tok guru, lepas tu dia nak murid beliau balik. Syekh Bajabir. Pada peringkat awal, beliau mengajar kitab Minhaj kepada Imam Al-Haddad. Kemudian beliau bermusafir ke India. Setelah sekian lama duduk di India, beliau balik, tengok-tengok Imam Haddad dah jadi ulama besar, beliau balik mengaji kat Imam Haddad. Kitab apa? Ihya Ulumuddin. Jadi Syekh Bajabir ni, guru Imam Haddad di sudut kitab Minhajul Talibin, Minhaj Imam Nawawi, murid kepada Imam Haddad dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Al-Habsyi, balagha Imam Haddad balagha rutbat al-ijtihad fi ulumil Islam wal iman wal ihsan. Beliau sampai kepada peringkat ijtihad, disebut sebagai mujtahid dalam ilmu tentang iman, Islam dan ihsan. Panjang lagi perbahasan dan insya-Allah kita sambung pagi besok sikit lagi. Sebelum kita nak sampai kepada cerita syair yang kita sedang baca dalam kitab ini. Allah Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت ولك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت ولك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها من شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر بأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ من شر ما خلق وبرأ وذرأ اللهم ذا السلطان العظيم ذا المن القديم ذا الرحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافنا والمسلمين من آفز الجن وأعين الإنس اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك وأعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا وأعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه
أعوذ بك من شر نفسي من شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم كما عصمتني من السجود إلا لك فاعصمني من السؤال إلا منك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لنا خيرا وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، لمشايخنا ولإخوتنا ولمعلمينا ولأهلينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنور بها وجوهنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطهر بها قلوبنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تروح بها أرواحنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تزكي بها نفوسنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تستر بها عيوبنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تضع بها أوزارنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تثقل بها ميزاننا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مريضنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسعد بها شقينا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها أرزاقنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تيسر بها أمورنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترفع بها ذكرنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تؤيد بها أمورنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعظم بها أجرنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تمد بها أعمارنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقبل بها أعمالنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحفظ بها أسرارنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزه بها أفكارنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تصفي بها أكدارنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنور بها أبصارنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها بصائرنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقوي بها عزائمنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهون بها مصائبنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة نجتاز بها صراطنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهزم بها عدونا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تختم بها حياتنا.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطيب بها قبورنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.